Pengangkutan air dalam tumbuhan. Seperti yang kita tahu, air adalah keperluan asas hidupan. Tanpa air tiada hidupan. Persoalannya, bagaimana air dan juga garam mineral diangkut dari tanah ke daun, sedangkan tumbuhan tiada mekanisme pam seperti jantung dalam haiwan. Kita ni baru tinggi 1.5-1.6 meter. Tapi kita memerlukan jantung untuk mengepam air, karbon dioksida, bahan-bahan makanan ke tisu, begitu juga untuk mengepam bahan kumuh dari tisu ke sistem perkumuhan. Jadi persoalannya bagaimana menarik atau menolak air dari dalam tanah sampai tinggi ratus meter. Sedangkan kita tahu kalau di plate ada pam. Jadi dalam video ini kita akan lihat satu persatu daya-daya yang terlibat dalam mengangkut air dalam tumbuhan. Jadi ada 3 daya. Yang pertama ialah tarikan transpirasi. Maknanya proses transpirasi itu sendiri menghasilkan daya untuk menyedut air ke atas. Macam kita sedut minuman dari kotak minuman. Maknanya kita mewujudkan daya yang negatif. Jadi air minuman itu akan naik ke atas disedut. And then ada tindakan kapilari. Tindakan kapilari ini biasa kamu perhati fenomenanya di makmal. Bila kita rendam tiup kapilari dalam air, otomatik paras air akan naik di dalam tiup kapilari. Bila kita rendam pakaian di dalam air, otomatik air akan meresap, merebak di dalam fiber ataupun serat berbenang. Itu tindakan kapilari. And then tekanan akar. Okey, di antara 3 itu tekanan akar ini yang agak sedikit panjang atau tidaklah rumit. Maknanya dia agak tricky sedikit. Okey, untuk pengetahuan kamu, kalau kamu naik pergi peringkat Prayu, sama ada tingkatan 6, A-level, metrik, asasi, kamu akan jumpa ini. Okey, yang mana ada 2 mekanisme pengangkutan bahan atau pengangkutan air dalam tumbuhan atau di akar, iaitu laluan dipanggil simplas, sitoplasma ke sitoplasma. Satu lagi laluan apoplas, iaitu dinding sel ke dinding sel. Sebab selulosa ini macam kertas. Kertas kalau kita titiskan air, air itu otomatik akan merebak, bergerak, dan itu adalah pasif. Tidak ada daya yang terlibat. Maknanya air akan bergerak di dalam fiber ataupun serat selulosa. Okey, kita tengok ini. Bagaimana tekanan akar terbentuk. Jadi seperti yang kita tahu, di dalam tanah ada air, ada garam mineral. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh tumbuhan ialah mengangkut garam mineral secara aktif ke akar rambut. Sebab garam mineral ini diperlukan untuk pertumbuhan. Baja dalam bahasa kita, jadi diangkut secara aktif. Jadi bila diangkut secara aktif, otomatik sel epidermis ni akan menjadi hypertonik ataupun tekanan osmosisnya tinggi berbanding tanah, ataupun dalam bahasa lainnya keupayaan airnya rendah, maknanya kurang air di sini, tinggi garam. Jadi bila berlaku itu, maka air akan meresap masuk. Kita tahu apa-apa yang pekat akan menarik air masuk secara osmosis. Seterusnya, garam tadi akan dipam lagi ke tisu berikutnya, iaitu tisu korteks. Dan tisu korteks sekarang ini menjadi lebih pekat ataupun tekanan osmosisnya tinggi berbanding epidermis. Jadi kamu sudah boleh jangka apa akan berlaku. Air akan disedut, meresap ke situ secara osmosis. Dan seterusnya, garam tadi diangkut lagi secara pengangkutan aktif ke endodermis. Dan begitulah proses itu berlaku berterusan. Jadi kamu tahu dia macam apa? Tadi ada rentak nih.
Nah, pekat, cair, pekat, cair. Nanti cair, pekat, cair, pekat. Begitulah yang berlaku sampai akhirnya garam itu dipump secara aktif dari pericycle ke xylem. Jadi bila dipump secara aktif ke xylem, sekarang ni xylem ada keupayaan air yang rendah, maknanya tekanan osmosisnya tinggi. Jadi bila tekanan osmosis tinggi, kamu tahu apa yang akan berlaku ialah air akan meresap masuk ke situ secara osmosis. Okey, jadi berlaku proses pengangkutan aktif secara berterusan garam mineral ke xylem dan berlaku juga pergerakan air secara berterusan ke dalam xylem. Akibatnya tekanan hidrostatik, oleh kerana air sentiasa masuk, jadi tekanan di dalam itu meningkat, maka tekanan itu akan menolak air ke atas. Ibaratnya kalau kita minum air kotak, kita picit kotak itu, jadi wujud tekanan tinggi di dalam kotak, otomatik air kotak itu akan keluar dari straw. Jadi itu yang dipanggil fenomena tekanan akar. Okey, tindakan kapilari. Ini fenomena unik bagi air. Kalau ada salur, ada ruang, ada celah, bila kita letak air, air akan naik. Semakin kecil salur kapilari itu, semakin kecil ruang itu, semakin tinggi paras air naik. Dan proses ini pasif, tidak melibatkan sebarang tenaga. Memang inilah fenomenanya. Kalau kita letak kain menegak, otomatik air akan naik ke atas. Kain ke kertas ke. Kenapa? Di antara serat, fiber, kain dan kertas itu ada ruang, ada celah kecil. Itu kita panggil kapilari. Jadi bayangkan kalau salur kaca ini yang saiznya lebih kurang 1 mm pun sudah naik begitu beberapa cm, bayangkan kalau kapilari xylem yang saiznya mikrometer. Jadi maknanya akan jauh lebih tinggi. Jadi tindakan kapilari itu sendiri sudah menghasilkan satu daya untuk menolak air ke atas. Okey, kita ambil contoh eksperimen ini. Ada kertas, ada larutan pewarna, di sebelah ni cawan kosong. Dan kamu tengok, pewarna tu meresap dan akhirnya larutan berwarna tadi pindah ke gelas sebelah, tidak melibatkan daya, dan ini fenomena biasa. Inilah kita panggil sebagai tindakan kapilari, iaitu air bergerak kerana terdapat ruang kapilari di antara fiber, serat kertas tadi. Okey, ini eksperimen yang cikgu buat. Cikgu ambil batang sawi, cikgu potong. Bawahnya dipotong, atas dipotong. Maknanya tidak ada akar, tidak ada daun. Jadi tidak ada tekanan akar, tidak ada tarikan transpirasi. Setelah beberapa minit, kamu tengok ada sudah pewarna di sini. Sebelum tiada. Jadi maknanya pewarna ini naik ke atas, tidak melibatkan sebarang daya selain daripada tindakan kapilari. Kenapa wujud tindakan kapilari? Jadi ada dua faktor, iaitu daya lekatan dan daya lekitan. Daya lekatan ini ialah daya antara molekul air dengan permukaan. Air ini seperti yang kamu tahu, bila kita letak di permukaan yang bukan hidrofobik, permukaan yang tak berminyak, tak berlilin, air akan merebak. Kita letak atas kayu, air merebak. Kita letak atas kaca, air akan merebak. Kita letak atas kain, air akan merebak. Itu dipanggil daya lekatan, iaitu molekul air ini ada keupayaan untuk mengikat dirinya kepada bahan atau molekul lain. Dan di antara molekul air itu pun ada ikatan hidrogen yang mewujudkan daya lekitan. Maknanya kalau kita tarik satu molekul air yang lain itu akan ikut. Itu sebabnya air ada ketegangan permukaan, iaitu ada organisma yang boleh berjalan di atas air. Kenapa? Sebab disebabkan oleh daya lekitan. Seterusnya kita lihat tarikan transpirasi. Jadi saya potong sawi sini dan dibiar beberapa minit, sekejap saja, tidak lama. Kita tengok
batang sawi sudah bertukar warna menjadi merah. Kenapa? Sebab air berwarna itu sudah masuk ke dalam. Jadi maknanya daun ini mempunyai daya untuk menyedut air. Itulah kita panggil tarikan transpirasi. Oleh kerana ada proses pembebasan air, maka akan ada daya menyedut air. Ini dipanggil tarikan transpirasi. Bagaimana berlaku? Simple sahaja. Bila berlaku transpirasi, air meresap keluar. Apa yang berlaku nanti ialah sel-sel di sini, sel-sel mesofil ini akan lebih pekat. Tekanan osmosisnya meningkat, ataupun hipertonik, ataupun kita panggil keupayaan air yang rendah. Jadi bila ada keupayaan air yang rendah, maka tisu di sini ada daya untuk menarik air ke situ. Jadi seolah-olah air itu disedut ke situ. Inilah kita panggil tarikan transpirasi. Jadi transpirasi akan menyebabkan keupayaan air di tisu mesofil berkurangan, maka air dari berkas vaskular akan meresap masuk secara osmosis. Transpirasi yang berterusan akan menghasilkan daya sedutan untuk menarik air ke daun. Itulah proses pengangkutan air.